ataupun belakang dia walaupun sama khunsa, sama juga tak dapat dikategorikan lelaki atau perempuan. Kemungkinan lelaki, kemungkinan perempuan. Kalau lelaki, yang depan ni kemungkinan lelaki perempuan. Kalau perempuan, maka tidak sah. Maka di sini pendapat dalam syarah muhazab itu lebih mengatakan bahawa tak bolehlah khunsa menjadi makmum kepada perempuan. Begitu juga khunsa dengan khunsa. Sebab di sini ada ditafsirkan secara terperinci sikit. Khunsa itu ada ghairil muskil dengan muskil. Baik. Itu yang terdahululah, yang sedikit penjelasan berkaitan dengan kategori imam yang tidak boleh diikuti. InsyaAllah menyambung kembali pada perbincangan kita, pembacaan kita pada malam ini di halaman 418 7.0 tata cara mengikut imam. Sekarang ni makmum pula nak mengikut imam. Mengikut imam tidak akan terlaksana seperti yang disyariatkan kecuali dengan menyempurnakan beberapa syarat dan tata cara yang dirumuskan seperti berikut. Maka pengarang dah rumuskanlah tata cara bagi kita untuk mengikut imam ataupun menjadi makmum. Yang pertama, makmum 7.1, makmum jangan mendepani imam. Mungkin di sini ada dua maksud. Sama ada dari sudut kedudukan depan atau belakang ataupun dari sudut perbuatan. Mendahuluilah. Baik, kita lihat dulu. Apabila seseorang makmum mendepani imamnya, maka kedudukannya sebagai makmum batal. Maka di sini kita nampak dia merujuk kepada kedudukan. Kedudukan bagi sah. Sebagaimana kita tahu, imam mesti di depan, makmum mesti di belakang. Baik, kita lihat dulu. Hal ini berdasarkan hadis. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka imam tu mestilah di depan, makmum tu mesti di belakang, makmum mesti ikut imam. Imam bermaksud ikutan. Menjadi ikutanlah. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali apabila yang mengikut itu terbelakang, namun tidak mengapa sekiranya kedudukan makmum selari dengan imamnya walaupun perbuatan itu makruh. Saya baca dulu. Oleh itu, bukan, mana ni? Itu bukan, tidak mengapa. Mana saya berhenti tadi? Saya baca balik. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali apabila yang mengikut itu terbelakang. Namun tidak mengapa sekiranya kedudukan makmum selari dengan imamnya walaupun perbuatan itu makruh. Oleh itu, makmum sunat terkebelakang sedikit daripada imamnya dan batal solat makmum jika berlaku sebaliknya. Kedudukan yang diambil kira dalam menentukan terkehadapan dan terkebelakang ialah kedudukan bahagian tumit. Di sini kita lihat pada kedudukan dahulu. Sebab kita boleh tafsirkan pada dua keadaan. Dari sudut perbuatan, siapa dulu, siapa kemudian, ataupun dari sudut kedudukan. Maka di sini yang diutarakan dulu adalah dari sudut kedudukan. Maka kedudukan nak menentukan kedudukan depan atau belakang mengikut tumit kita. Katalah ni tumit, ni tumit imam, ni tumit, ataupun ni tumit imam, ni tumit makmum, maka kita ke belakang sikit pun tak apa. Tapi kalau sama tadi, makruh. Maka kita ke belakang sikit pun dah memadai. Bagi kita orang lelaki, kalau solat berjemaahnya, maka kita akan himpit. Nanti akan disentuh juga nanti. Macam mana kalau makmum dia seorang, makmum dua orang macam mana, makmum tiga orang macam mana? Nanti akan disentuh, nanti akan selesai. Baik, soal sekarang kedudukan imam, makmum belakang sedikit tumitnya. Walaupun sikit sudah memadai. Tapi kita belakang sini sebab kita ramai, senang.
Okey, ini seandainya kalau kita nampak orang tu solat seorang diri, kita nak berjemaah dengan dia, maka kita berdiri sebelah pun tidak mengapa. Yang penting tumit kita belakang sikit daripada tumit yang jadi imam. Makmum yang lebih daripada seorang, dia hendaklah berbaris di belakang imam. Okey, clear. Tetapi jika seorang sahaja, berdirilah di sebelah kanan imam. Sebagaimana kita biasa buatlah, pengamalan kita betul lah tu. Maka kita pergi sebelah kanan dulu kalau kita seorang saja. Dan apabila datang seorang lagi, mana jemaah yang kedua, jemaah dia, makmum yang kedua. Dan apabila datang seorang lagi, dia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Sebelah sana. Ini biasa jarang pula kita buat. Selalu kita di belakang. Tak apa, nanti dulu. Kemudian barulah kedua-duanya berundur ke belakang atau imamnya melangkah ke depan kalau masuk yang ketiga. Okey. Baca dua hadis. Hal ini berdasarkan hadis An Jabir radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminihi thumma jaa Jabir bin Sakhrin faqama an yasarihi fa akhadha bi aidina jami'an hatta aqamana khalfah. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu an katanya, aku bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri sebelah kanan baginda. Jabir bin Sakhar datang dan berdiri di sebelah kiri. Baginda lalu pun memegang tangan kami sehingga kami ditempatkan di belakang baginda. Mana Nabi pegang pergi sebelah kiri. Pergi belakang. Baik. Maka di sini boleh kita nampak satu situasi sama ada bila datang kiri dan kanan, maka Nabi tarik tangan Jabir tadi pergi ke belakang, maka Nabi ke depan. Maknanya 1, 2. Dia kembali begitu baliklah. Tapi biasa kita kan, kita tak buat sebelah kiri, kita terus pergi belakang, yang tu terus ke belakang. Tidak. Ya, okey. Baik, sekejap Maka situasi yang pertama tadi nampak okey, bila yang sahabat buat sebelah kiri, bila sahabat pergi sebelah kiri, Rasulullah tarik tangan sahabat tu pergi belakang. Maknanya ataupun Rasulullah ke depan. Maka 1, 2 lah belakang. Okey. Biasa kita buat, kita tak tahu pergi ke sebelah kiri, kita terus ke belakang. Baik. Maka itu pun boleh. Maka ditimbulkan mana satu kita nak tepuk atau tidak. Okey. Maka dalam situasi ini untuk kita tidak mengganggu orang solat. Okey. Maka kita kan ditegah untuk mengganggu orang solat. Maka perbuatan kita itu walaupun nak solat, tapi seandainya kita menepuk sebelum kita takbiratul ihram, maka kita di luar solat maka kita tepuk orang solat, maka kita mengganggu orang solat. Caranya bagaimana? Maka kita takbir dulu, baru kita usik. Takbir dulu. So kita dah masuk dalam solat dan itu tidak mengganggulah, sebab itu dibolehkan. Maka jika situasi begitu, dia melihat juga jarak, sebagai contoh. Ini jauh, sebab nanti kalau kita kata kalau jemaah pertama makmum pertama di sebelah kanan, kita nak solat di belakang situ. Okay, so bagaimana nanti kita nak tepuk pun barang tak sampai, sebab tu ada orang dia tepuk dulu. Tapi kita syorkan supaya solat dulu takbiratul ihram. Maka dalam situasi ini, untuk menyelesaikan masalah ini, yang makmum yang kedua tu jangan pergi ke saf yang sebenar. Maka ambil dulu di tengah sikit, perhampiran. Okey, katakanlah kalau dia memang makmum kedua ni memang dekat. So kalau kita pergi dekat sangat, nanti nak sujud susah. Tapi tak apa, bila dia berdiri, kita berdiri, maka jemaah kedua masuk takbir, usik. Makmum kedua undur satu tapak ke belakang. Boleh kan bergerak, yang penting jangan bergerak berturutan 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i batal. Maka kita bergerak setapak. Kita tengok, tak kira, afdalkan annah. Baik, bila kita gerak, tengok dulu setapak, adakah cukup jarak kita. Sekarang yalah, dia masalahnya sama ada, biasanya yang terjadi masa bangkit daripada duduk daripada sujud yang kedua tu kan, kita nak naik, itu yang kadang-kadang orang tersondol tu. Tersondol, yang ke depan, yang belakang dah
terjungkit kopiah kan. Maka kalau kita rasa jarak itu rapat, maka undur setapak lagi. Ada pun yang makmum pertama tadi, maka dia bergerak. Okey, cuma nak bergerak itu sebagaimana kita kena ingat, bergerak tu setapak berhenti. Setapak berhenti. Sebab 3 kali pergerakan berturut-turut membatalkan solat. So ambil begitulah. So itu caranya. Kalau kita nak masuk solat menjadi makmum, solat berjemaah. Kalau pakai kursi, kena siapkanlah kursi awal. Kan payah pula nanti, kan? Kalau kursi siapkan awal-awal, mana kita nak ni, tapi tak pergi ke depan dulu. Tapi kalau dia duduk macam mana pula? Kan? Okey, kalau duduk macam mana pula tu? Itu satu hal juga tu. Masalah juga. Dia memang tak boleh berdiri, dia memang duduk kan? Okey. So dalam hal ni, okey. Okey. Tak apa. So dalam hal ni, tepuk itu salah satu cara. Kalau tak tepuk boleh tak? Boleh juga. So maka kita yang makmum belakang, kita takbir lah. Jadi memberi isyarat kepada yang makmum yang pertama untuk berundur. Tapi kalau dia tak berundur macam mana pula? Kan fiqah ni banyak kemungkinan ni. Okey. Sebab ada juga dalam situasi dia tak berundur. Kan? Kalau kita boleh, kalau macam Rasulullah ni, Rasulullah tarik, tak ada salah. Kan? Kalau kita kita dah takbir, kita tunggu dia berundur, tak berundur, kita boleh tarik dia. Itu tak berganggu. Tapi seandainya kita tadi solat duduk, nak tarik macam mana? Dia nak undur tak undur, solat jemaah kita sah tak? Dapat tak pahala? Kita tak dapat. Cuma susunan saf itulah ada kaji makruh lah, sebab dia tak lurus. Solat tetap sah. Okay? Maka dia akan bergantung pula kepada niat nanti. Baik. Ini pun ada disentuh. Jarak di antara imam dan makmum sunat tidak melebihi 3 hasta. Iaitu lebih kurang 150 cm. Ada tak 3 hasta ni? Adalah kan? 3 kaki. 3 hasta 3 kaki tak sama kan? Kalau 3 kaki berapa cm? 3 kaki berapa cm? Sentimeter bukan meter, sentimeter. Saya pun tak kira tu, saya pun tak pandai. Yalah, kita biasa 1 kaki dengan meter. 3 meter, 3 kaki 1 meter kan? 3 kaki 1 meter. Yang ni 150 cm je pun. Kan? Kan? Tak adalah kan? Yang ni lebih kurang 1 meter kat ni tak? 1 meter lebih kan? Tak apa. Itu dikata sunat, tidak melebihi 3 hasta sunatnya. Iaitu kira-kira 150 cm. Dan begitulah seterusnya jarak di antara setiap saf. Okey. Tapi tak apalah, kita pun kalau rapat-rapat nanti takut tak selesa, kembali balik, takut ada yang tersondol ke, mungkin di kalangan kita ni ada yang tinggi, mungkin ada yang ambil ruang sikit kan, nak bangkit itu. Maka tidak jadi masalah. Cuma ini sunatnya. Apabila bila ikut sekarang kita bicarakan dari sudut kedudukan, bukan dari sudut perbuatan. Sebab dari sudut perbuatan nanti dia akan ambil kira juga macam mana seseorang tu mendahului perbuatan imam. Maka di situ pun kita nanti akan dibincangkan. Apabila terdapat ramai lelaki dan perempuan bersolat di belakang imam, bariskan jemaah lelaki dahulu di belakang imam, diikuti dengan jemaah perempuan. Clear. Jika makmumnya seorang lelaki dan seorang perempuan, macam mana pula? Kalau jemaah dia seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau ramai senang lah, macam sini sekarang ni. Kita ramai perempuan, ramai muslimat, ramai lelaki. Depan lelaki, belakang muslimat. Sekarang ni seorang lelaki, seorang perempuan. Macam mana? Sebagai contoh, kita solat di rumah, isteri kita dengan anak bujang kita sebagai contoh. Anak bujang kita dah dewasa. Bagaimana kedudukannya? Jika makmumnya seorang lelaki dan seorang perempuan, makmum lelaki hendaklah berdiri di sebelah kanan imam, manakala makmum perempuan pula berdiri di belakang makmum lelaki. Okey. So di sini maksudnya bagaimana pula? Maka di sini kalau kata seorang lelaki, maka perempuan di belakang sedikit daripada makmum lelaki tadi. Tak boleh juga sama, maka kena belakang sikit. Belakang sikit tak kisah.
ukuran bagi depan atau belakang itu pada tumit. Balik sebelum terlupa. Maka sebab tu dalam kita nak meluruskan saf, maka kita ikut pada tumit. Pun sama juga kembali balik. Sebelum ni saya dah sentuh berkaitan dengan solat menggunakan kursi. Orang duduk kursi, macam mana dia punya kursi dia tu, kan? Sebelum ni saya dah bahaskan, kalau orang tu dia boleh takbiratul ihram dia berdiri, ataupun masa Fatihah, ataupun masa dia berdiri dia boleh berdiri. Hanya pada waktu sujud sahaja dia tak boleh berdiri, sujud, dia akan duduk di atas kursi, maka diambil kira tumit orang itu masa berdiri itu sebagai saf. Sebab ada kadang saya tengok kursi itu dikedepankan. Jadi bila dikedepankan, orang tu dah ke depan. So bahu dengan tumit ni dah ke depan lah, padahal dia berdiri. Ini yang dikongsikan oleh Jabatan Mufti, Isyad Fatwa ke, dan program apa tu. Maka itu tata cara solat kursi. Kecuali kalau orang tu memang dia tak boleh berdiri, solat memang terus duduk, maka bila dia duduk, maka kaki kursi itulah mengambil kira tumit dia. Bahu dia sama lurus. Sedang kita bahu. So bahu sama lurus, maka itulah Nabi kira. Sebab dia tak boleh bangun. Dia memang terus daripada awal solat takbiratul ihram sampai selesai dia duduk. Maka teruslah ambil kira kursi itu, kaki kursi belakang sama dengan tumit. Baru nampak nanti saf tu lurus. Baik, kembali balik. Baik, kalau lelaki dengan perempuan senang, seorang lelaki, seorang perempuan, lelaki sebelah kanan, perempuan di belakang imam. Adapun jemaah perempuan sahaja. Sekarang tadi lelaki, imamnya lelaki. Sekarang kalau imamnya perempuan. Adapun jemaah perempuan sahaja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Okey, samalah macam lelaki tengah-tengah. Hal yang demikian sebagaimana yang telah dithabit daripada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Makmum bawah cerita lain dah. Okey. Bagi perempuan dia hanya jarak itu sedikit saja. Kan? Maknanya imam di tengah, makmum kiri dan kanan belakang sikit dia. Itu bagi perempuan. Kalau kita lelaki sini kita nampak imam sini lelaki, baris perempuan baris pertama belakang. Tapi kalau perempuan rapat. Ini katakan kedudukan imam, maka saf perempuan yang pertama di sini. Sebelah itu. Dia rapat. So yang kedua belakang lurus. Boleh nampak tak perempuan? Belakang imam tu ada gap. Masuk ada gap. Kiri kanan dapat. Kiri kanan dapat. Di sini. Ini banyak wayar ni, payah sikit. Di sini katakan. Macam mana nak balik ni? Belakang. Okey, ni imam. Jemaah di sini. Imam sini. Terus. Sikit. Ni ada kosong sikit lah. Ataupun di depan sikit pun tak apa. Tumit. Yang penting tumit tu dia ke depan. Yang lain ikut lain. Imam depan sikit je. Tak apa. Boleh faham wanita? Tapi kena tengok tumit lah. Itu pun satu masalah juga. Kena pastikan. Tumit. Walaupun dia tutup, tapi kena pastikan tumit. Kalau telekung tu dia ke belakang tak apalah. Yang penting tumit itu. Sebab itu menjadi ukuran depan atau belakang. Tak apa. Biasa jemaah wanita dia selalu berimamkan lelaki dah. Itu lebih afdal lah. Tapi kalau situasinya kalau sesama perempuan saja. Baik. Seterusnya, makmum makruh bersendirian di dalam satu saf. Okey. Dah penuh. Disorang ke belakang. Hukumnya makruh. Sah tak? Sah. Okey, cuma makruh saja. Dia hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika masih ada ruang. Okey, kalau ada ruang biasanya kita akan isilah. Tapi ialah kadang-kadang orang kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tunggu nak duduk, dia nak selesa, barangkali mungkin dia tak selesa sempit sikit, maka dia buat saf
dia buat satu lagi di belakang dia, tapi dia seorang je. Hukumnya makruh. Sebaliknya, jika tiada lagi ruang, sunat dia menarik seorang daripada saf tersebut kepadanya selepas bertakbiratul ihram. Dan orang yang ditarik sunat memberi kerjasama berundur ke arahnya supaya mendapat kelebihan bekerjasama membuat kebajikan. Okey, ini yang di apa? Kita sentuh sebelum ni kan, mana nak masuk tepuk orang depan, so yang belakang undur. Nak masuk kat tepi ke dekat tengah? Okey. Nak masuk kat tepi ke kat tengah? Kalau masuk kat tengah, boleh tak? Boleh. Apa kesan dia? Okey, maka di sini bila kita tepuk orang tengah ke belakang. So bila ruang tengah kosong, jemaah akan rapatlah. So di sini berapa banyak pergerakan kena berlaku. So sebab tu kita utamakan di sebelah tepi. So dia tidak mengganggu orang lain untuk bergerak. Kecuali kalau kita masuk, kita tahu ada seorang lagi kat luar, dia akan masuk, kita terus mula kat tengah. Tak apa. Mula tengah, yang kita duduk betul-betul belakang imam, lurus imam, lepas tu yang kemudian masuk kanan. Yang ketiga masuk kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dia begitu seimbang kan. So kita pun kalau kita masuk tengok dah yang tengah tu dah ada sound, kita akan tengok berat mana. Kita seimbang kan. Jangan berat sebelah nanti ialah tidaklah menjadi membatalkan, tapi untuk memperelokkan kita punya amal ibadah. Okey. Itu yang berlaku sebelum ni kan. Dia tarik kawan belakang, kawan dia ke belakang, dia ke depan kan. Dia tempeleng kawan dia tu kan. Aku dah tolong kau pergi siapa, tiba-tiba kau pula ambil kesempatan. Itu pun tak boleh berlaku lah kan. Baik. Okey, selesai satu perkara. Kedudukan imam. Okey, untuk perbuatan nanti akan dibicarakan selepas ni 7.2. Makmum hendaklah mengikuti perpindahan imamnya dalam semua rukun fi'li. Kena faham juga ni. Makmum hendaklah mengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun fi'li. Sebab nanti akan ada berlaku bagaimana kalau perbuatan yang tertinggal ataupun tertambah itu adalah perbuatan sunat. Sebab itu saya tekankan pada tajuk ni. So sekarang ni yang ditekankan mengikut perpindahan imam pada rukun. Rukun bukan sunat. Sebab nanti macam mana berlaku kalau imam buat tahiyat awal. Kan? Hukum tahiyat awal sunat. Kan? Mungkin pada rakaat ketiga pada solat zuhur contoh. Okey, itu kan? Okey, itu bukan sunat, tapi itu mungkin tambahan, maka itu akan dibincangkan. Ataupun doa kunut macam mana nanti. Itu nanti akan kita sentuh. Ada kuliah kita faham rukun fi'li perbuatan Perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam, tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut. Perbuatan makmum hendaklah terkemudian, kita lambat sikit. Okey, daripada perbuatan imam. Maka imam buat dulu baru kita buat. Tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut, sebelum imam tu selesai. Okey. Maksud di sini selesai sama ada imam tu dah selesai nak pindah kepada rukun yang kedua, rukun yang lain. Maka kita kena ikutlah. Jangan lambat sangat. Sebab di sini nanti kita akan sentuh macam mana dengan takbiratul ihram, akan disentuh nanti. Adalah makruh bagi makmum terkemudian satu rukun daripada imamnya, malah solatnya batal jika ketinggalan dua rukun yang panjang. Okey, maka di sini makruh kalau kita terlangkau satu rukun. Bagi contoh, dia bukan mufarakah, terbatal. Mufarakah lain. Sekarang kalau dengan sengaja nanti dia akan batalkan solat seseorang itu. Okey, kalau terlebih jarak 3 rukun yang panjang. Bagi contoh macam mana dikatakan tak boleh lewat, contohlah imam lepas baca surah pilihan, surah sunat selepas Fatihah, imam pun rukuk. Maka kita masih lagi berdiri. Okey. Imam dah rukuk, kita masih berdiri. Imam i'tidal, kita masih berdiri. Okey, batal tak solat? Belum lagi. Hukumnya makruh. Sebab kita dah tertinggal satu.
Okey. Yang dikatakan batal, okey, imam dah i'tidal, imam dah sujud. Okey, berapa rukun itu? Rukuk, i'tidal, sujud, kan? Tapi yang di sini yang dibahaskan yang panjang, okey, yang terlalu lama, kan? Kalau dah masuk imam duduk antara sujud, kita masih lagi berdiri. Itu dah panjang lah tu. Okey, kan? So bagaimana pula nanti orang yang muafiq? Nanti akan disentuh juga. Sebab orang muafiq macam mana pula? Dia nak baca Fatihah ataupun dia nak turun rukuk? Nanti akan dibahaskan. Maka hukum fiqh ni dia agak detail, agak detail, supaya kita jelas ataupun supaya situasi-situasi itu kita dapat faham dan kita dapat lakukan dengan sempurna. Contohnya, dia pun contoh. Imam telah rukuk dan i'tidal, kemudian sujud dan bangun, sedangkan makmum masih lagi berdiri tanpa sebab yang dimaafkan, maka itu yang dikatakan batal tu. Okey, jarak terpisah beberapa rukun. Tetapi jika dia ketinggalan disebabkan sesuatu yang dimaafkan seperti lambat bacaannya, dia dibolehkan terkemudian daripada imam sehingga 3 rukun. Ini tadi contoh. Okey, maksudnya macam Fatihah tadi lah, orang yang muafiq. Okey, bila muafiq, dia masuk saja Allahu Akbar, maka tak lama tu imam dah rukuk, dia baru nak baca Fatihah. Okey, sebagaimana kita tahu, la solata liman lam yaqra' Fatihah. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Makna Fatihah adalah rukun qauli dalam solat setiap rakaat. Maka kalau orang yang minta maaf, bukan muafiq, yang masbuk, yang lambat, muafiq yang bersama dengan imam ataupun yang sempat baca Fatihah, minta maaf. Maka orang muafiq dia dah sempat dah, imam baca waladdallin amin, imam baca surah, maka dia baru baca Fatihah. Itu pun kita dah bahas ke sebelum ni. Maka masa imam baca Fatihah, kita tak boleh, kita makruh baca Fatihah sekali. Kita kena dengar imam dulu. Sebab ada satu hadis kan kita dah baca sebelum ni, Rasulullah menegur para sahabat yang baca Fatihah masa imam baca Fatihah. Maknanya Rasulullah pesan kepada kita, dengar dulu baca imam dah habis Fatihah, baru kita baca Fatihah. Baik. Maka orang yang masbuk, dia kemudian, bila dia kemudian, maka dia pun kena baca Fatihah. Okey. Maka untuk dia baca itu, macam mana nak katakan dia masbuk, dia nak turun rukuk ataupun dia nak habiskan Fatihah untuk dia dapatkan berjemaah. Maka di sini ada dua situasi. Situasi pertama, kalau dia sempat habiskan Fatihah dia, okey, habiskan Fatihah. Contoh, dia masbuk, imam tengah baca surah sunat, Fatihah. Maka barangkali mungkin sempat. Katakanlah imam baca Bismillahirrahmanirrahim, surah sunat, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendek kan? Tapi kalau dia sempat, okey, habiskan Fatihah. Tapi kalau imam dah rukuk, i'tidal, dia dah waladdallin amin, okey, masih lagi sempat. Sebab sini kata 3 rukun. Rukuk, i'tidal, belum masuk sujud. Ataupun paling lambat last sujudlah. Orang masbuk kena pastikan dia rukuk. Kalau dia masih lagi berdiri, maka dia dah terpisah jauh, maka tak sah lah. Ataupun kalau dia ambil, dia tak dapat dah rakaat pertama, dia boleh terus kena tambah nanti selepas selesai. Okey. Maka di sini kena faham juga, maknanya kalau orang yang imam dah, katakanlah dia habiskan Fatihah, imam dah duduk antara sujud, maka dia dah tak boleh nak rukuk dah. Sepatutnya dia teruslah ikut imam, sebab dia dah habis dah tu, 3 rakaat tu dia dah tak dapat. Sebagaimana orang masbuk kemudian, kita katakanlah kita masuk masbuk, imam memang dah sujud, maka kita teruslah sujud, sebab kita tak dapat dah 1 rakaat. Ini yang masbuk sampai nak kejar rakaat pertama tadi, situasi dia itu. Situasi yang kedua, kalau memang masuk, masuk Allahu Akbar, imam terus rukuk, maka kita kalau nak baca Fatihah memang tak sempat. Maka dalam situasi ini terus saja rukuk, untuk dapatkan solat berjemaah dan rakaat tersebut. Ada lagi tak? Ada dalam kitab fiqh ada. Saya pun tak hafal dalilnya, nanti kita mungkin kot
ataupun pada rujukan lain akan ada. Baik. Sebab memang itu perbahasan dia. Dua situasi dia. Okey. Walau bagaimanapun, jika masih tidak memadai untuk mengikut imam selanjutnya, dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang dilakukannya dan terus mengikut imam. Ini pun dalam kitab ni pun najur. Dia tak mampu nak habiskan Fatihah tadi, maka dia harus menghentikan perbuatan tadi, mati Fatihah, stop, dan teruslah ikut imam. So di sini kalau kemudian dia hendaklah menyambung perbuatannya semula yang tertinggal selepas imam mengucap salam kalau dah tak sempat nak rukuk. Maka dia dah tak kira sempat satu rakaat. Maka di sini perbahasan di sini tidak dinyatakan bagaimanakah situasinya kalau kita masuk dikatakan dapat rakaat ataupun tidak. Saya ambil kitab lain macam mana kita nak katakan kita ni dia sempat satu rakaat rukuk ataupun tidak. Sebab ada perbahasan juga. Sini mana dah saya jumpa dah. Dalam ni. Cari yang tak jumpa ni. Baik. Dan kita Kifayatul Akhyar ni asal ni. Okey sini Okey. Ar-Ruyani meriwayatkan dari sebahagian ulama bahawasanya makmum dapat memperoleh rakaat sebab mendapatkan rukuk imam jika imam itu baligh bukan kanak-kanak. Dan Ar-Ruyani mendirikan sendiri menganggap salah pendapat itu, wallahu alam. Baik, dia mungkin ada khilaf. Kemudian apabila kita mempercabangkan hukum mendapat ataupun peroleh rakaat, diperlukan dua syarat. Okey, untuk kita dapatkan rakaat. Rakaat ni macam mana dikatakan rakaat? Kalau dapat rukuk dengan imam, maka dapatlah satu rakaat. Maka itu asal nama rakaat, rukuk. Bila mana kita rukuk, maka itu dikira rakaat, satu rakaat. Maka diperlukan syarat untuk kita dapatkan rakaat itu. Pertama, hendaklah rukuk imam itu dianggap sah. Okey. Jika rukuk imam tidak sah, maka makmum tidak dapat memperoleh rakaat tersebut. Pertama, syarat itu imam yang rukuk itu rukuk dia itu mesti sah. Sebagai contoh, tatkala imam berhadas atau junub atau terlupa dari satu sujud pada rakaat sebelum rakaat itu. Sebab apabila rukuk itu tidak dianggap sah bagi imam, maka makmum tidak sah lah. Maknanya barangkali mungkin pada rukuk itu imam baru tahu, maka dia dah terbatal wudu ataupun tak ambil wudu ataupun dia berhadas. Maka rukuk imam itu tidak sah. Bila imam tidak sah, maka makmum pun tidak sah. Yang kedua, makmum harus tumakninah sebelum imam bangun dari sekurang-kurang rukuk. Maknanya imam tengah rukuk, maka kita pun rukuk. Bila kita rukuk tu, imam sami Allahu liman hamidah. Okey. Dalam situasi ini pun kita kena faham, kadang-kadang bila kita rukuk, kita dah tak nampak dah imam. So macam mana kita nak katakan imam tu dah bergerak? Sebab kadang-kadang imam sebut sami Allahu liman hamidah, bukan dia baru nak bangkit. Dia dah bangkit, baru dia sebut sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allahu liman hamidah. Okey. Maka situasi ini kita kena berhati-hati. Makmum harus tumakninah sebelum imam bangun dari rukuk. Maknanya bila mana kita dah rukuk, kita sempat baru imam bergerak. Okey. So macam mana kita nak tahu imam tu dah bergerak atau belum sedangkan kita tak nampak? Maka di sini saya habiskan dulu. Sebab rukuk tanpa tumakninah tidak dianggap sah. Oleh kerana itu ketiadaan tumakninah dalam rukuk bererti tidak ada rukuk. Syarat yang kedua itu disebutkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Tetapi Imam Ibn Rif'ah mengatakan zahir pendapat para imam bahawasanya tumakninah itu tidak menjadi syarat. Maka di sini ada khilaf lah. Nak kata kita dah rukuk, Allahu Akbar,
tumakninah, baru imam bangkit. Maka di sini ada khilaf. Tadi yang kata Imam Ruyani kata kena tumakninah, tapi Imam Dif'ah mengatakan tidak perlu tumakninah. Maknanya kalau kita Allahu Akbar, kita tu rukuk, imam dah naik. Sempat. Maka di sini ada khilaf lah. So, boleh pakai dua-dua. Maka paling kurang kalau kita sempat, dapatlah satu rakaat. Cumanya perbahasan sekarang ni, bila kita rukuk, imam dah sebut Sami Allah liman hamidah. Maka di sini kita nak katakan kita sempat atau tidak rukuk. Sempat atau tidak? Seandainya makmum ragu-ragu apakah ia memperoleh rukuk dengan tumakninah sebelum imam bangun. Okey, kita pun confuse. Cepat ke tidak tadi sebab tak nampak. Okey. Menurut kaul yang azhar, makmum itu tidak memperoleh rakaat. Tak sempat. Okey. Sebab menurut asalnya makmum itu tidak mendapat rakaat, tidak dapat rukuk. So kita dah kata confuse. Kita baru nak rukuk, imam dah sami Allah liman hamidah. Maka bila kata kita berukuk, imam kata sami Allah liman hamidah, imam dah bergerak awal. Barangkali kita baru nak rukuk, imam dah bangun. Maka proses transisi itu, peralihan itu. Maka dalam situasi ini bila kita ragu, dapat tak? Tak dapat. Okey. So macam mana dengan solat kita? Teruskanlah solat, tapi tambah satu lagi rakaat. Ya. Ya, saya ambil sikit lagi, saya ambil satu peringkat. Seandainya makmum mendapat imam di dalam keadaan bangun dari rukuk, maka makmum itu tidak memperoleh rakaat tanpa ada khilaf. Okey, itu jelaslah. Kalau kita baru nak ini, kita baru takbir, kita baru nak rukuk, kita dah dapat imam dah tegak, maka itu tanpa khilaf, memang tak dapat. Dan makmum wajib mengikuti imam dalam rukun yang ia mendapatkan imam pada rukun itu, walaupun rukun itu makmum tidak terhitung. Maka kita kena ikut, lepas tu tambah. Okey. Ambil. Kita nak imam sebelum tu kita kena takbir. Dia kita terus rukuk ataupun kita kena okey, macam mana tu? Kembali balik pada rukun. Rukun solat yang pertama mesti niat, berdiri tegak, niat takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang mana? Takbiratul ihram yang mana? Takbiratul ihram yang mana? Tak. Berdiri. Niat. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya. Ini takbiratul ihram ke Allahu Akbar? Rukun qauli. Kena ingat tu. Okey, takbiratul ihram adalah rukun qauli. Yang ini apa? Perbuatan. Perbuatan tu apa hukumnya? Kan? Kalau rukun kena buat. Sunat. Kira-kira di situ perbuatan ini adalah sunat. Nabi angkat tangan. Sebab tu kalau Allahu Akbar, orang tak angkat tangan, terus sah tak solat dia? Sah. Sebab takbiratul ihram. Tu jangan confuse. Jangan keliru. Okey, kembali balik. Maka tadi, okey, nak angkat tangan atau tidak tu pula. Yang penting Allahu Akbar. Kan? Salli fadlan syamar kata imam taala. Makmum dia kata Allahu Akbar, kan? Dia terus rukuk ataupun tu ikut imam. Boleh. Tapi kalau nak ambil takbiratul ihram boleh, itu sunat. Dapat pada sunat. Lepas tu terus. Wallahu alam. Okey. Dan syak saya habiskan sikit ayat tadi dia. Walau bagaimanapun jika masih tidak memadai untuk mengikut imam selanjutnya, dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang dilakukannya dan terus mengikut imam. Kemudian dia hendaklah menyambung perbuatan semula yang tertinggal selepas imam mengucap salam. Maka dah tak sempat tadi, dah tak cukup satu rakaat, tambahlah. Ataupun dua rakaat tak cukup, tambah. So ini kembali pada asal, ikut solat itu berapa rakaat dan kita ikut imam tu rakaat yang keberapa. Bagi contoh, kalau siapa yang masbuk solat maghrib, maka dia akan ada 3 kali tahiyat. Masuk rakaat kedua, tahiyat pertama. Imam tahiyat akhir, dia rakaat kedua, tahiyat. Dia tambah lagi, dia pula tahiyat akhir. Begitu juga kalau dia masbuk rakaat yang akhir, 3 kali tahiyat. Maka pada solat maghrib, siapa yang dari awal saja, dia dapat 2 saja tahiyat. Baik.
Okey, ini pun panjang perbahasan dia. Okey, 7.3 mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Ini yang nanti akan masuk perbahasan tu. Tabir ni nanti. Ni saya rasa kita sambung lepas raya lah kan. Bukan lepas Ramadan, lepas raya tau. Ramadan 30 hari, raya pun 30 hari. Silap-silap lepas raya korban. Boleh sebab ini ada pembahasan yang panjang nanti akan ada syarat-syarat dia yang lebih terperinci untuk mudah faham. Jadi saya kira kita berhentilah di 7.3. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab perbahasan ni panjang. Nampaknya pendek satu perenggan ni, tapi perbahasan ni panjang nanti. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah itu mohon maaf daripada saya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan marhuma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.